Arabi kafir nak perang kita, pakai yang mengancam kita, bukan kafir yang musta'man, dia beri keamanan, dan bukan kafir mu'ahad, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila berdepan dengan musuh yang boleh kita perangi, tidak boleh terus menyerang mereka, melainkan dengan lebih dahulu membentangkan, menerangkan kepada mereka Islam, untuk mereka menerima Islam sebagai agama mereka. Itu syaratnya begitu. Inilah yang Nabi buat surat kepada Heraklu. Heraklu, pemerintah Rom, Raja Rom. Hatta itu pun sebelum peperangan dilancarkan, mereka perlu diperkenalkan dengan Islam dan jelaskan tentang Islam yang sebenar, malah segala salah faham tak disahkan. Inilah yang berlaku sepanjang sejarah sampai saja ke tempat musuh. Nabi menghantar utusan, malah ada utusan Islam yang dibunuh. Maka itu senang. Islam apa kita terbunuh, kita boleh melawan. Tapi yang penting sekali bahawa mesti ardul Islam, bentang Islam kepada mereka, beritahu kepada mereka. Hatta bukan zaman Nabi sahaja, zaman Nabi hantar surat kepada, dengan nama Allah Maha Pengasih. Ini surat Nabi kepada Heraklu yang berujung dengan aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaw fa innama alaikum ismul arisiyin. Bahasa ini gunakan begitu. Islamlah kalian, kalian akan selamat. Kalau kalian enggan menerima Islam, bahana akan menimpa kalian seperti kesusahan yang diterima oleh peladang-peladang yang taif, miskin, susah-susah. Heraklu telah mengoyak surat Nabi. Bila utusan balik laporkan Nabi, seperti mana dia koyak surat aku, begitulah Allah akan koyak negeri dia, akan kalahkan mereka. Berlaku bukan zaman Nabi, bukan zaman Abu Bakar, berlaku zaman Umar Al-Khattab. Peperangan yang besar ketika itu ialah peperangan Yarmouk, Qadisiyah. Ada satu peristiwa dalam peperangan ini yang catatan sejarah yang amat indah dan sebagainya. Bila Qadisiyah menang, Khalid bin Walid yang jadi ketua peperangan Qadisiyah, maka Khalid bergerak ke Yarmouk. Berlaku perang di Yarmouk antara tentera Islam. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham disebut bilangan musuh Islam ketika itu 600,000 orang. Bilangan tentera Islam sebanyak 50,000 orang saja. 50 nak berjumpa dengan 600,000. Saya ulang lagi sekali, Islam ada 50,000 orang dengan 4 tumpukan. Satu yang kepala itu ialah yang Khalid bin Walid jadi ketua perang. Hadapan dengan tentera Rom Yarmouk 600,000, kita hanya ada 50,000. Perang dah selesai dah, Qadisiyah. Perang Yarmouk pula dah penghujung dah hampir menang dah. Tak saya lagi. Sampai surat daripada Umar Al-Khattab kepada Khalid bin Walid, pecat Khalid bin Walid daripada ketua perang,
serahkan ketubuhan besar kepada Sa'd Ibn Abi Waqqas. Umar ialah sebab hubungan jauh kan. Ini banyak cerita lah dalam sejarah kita belajar dulu ni. Orang orientalis kritik Umar hati busuk, dengki dan sebagainya. Takut Khalid lebih masyhur daripada dia. Itu cerita mereka lah. Tapi hari cerita kita ni, Umar membuat demikian kerana mengetahui Khalid ini memang dia mampu dan boleh. Takut dia bebankan kepada tentera Islam lebih daripada patut, kerana perang Qadisiyah itu dah makan tenaga cukup banyak, letih dah. Sepatutnya dia kena berhenti dulu, pulih dulu semangat dan kesihatan, lepas tu baru perang. Tidak, dia terus daripada Qadisiyah terus masuk Yarmouk nak menghadapi dengan tentera yang 600,000 orang. Semua bimbang takut, semua orang dia rata mati semua. Maka dihentikan Khalid daripada ketua perang, pecat ganti dengan Sa'd bin Waqqas. Sampai surat kepada Khalid, kalau aku suka kuasa sekarang nak pegang dengan aku yang buat plan perang, aku sepatutnya menyelesaikan. Kalau aku serah dekat orang baru ni, dia kena buat plan baru. Plan baru tu boleh menang ke tidak? Plan aku yang kena menang. Kita wajib salute kepada Khalid. Khalid minta izin kepada Abu Ubaidah ada, Wali Jarrah pun ada, Sa'd bin Waqqas pun ada. Engkau bukan surat ini aku belum terima. Aku nak teruskan peperangan sampai habis. Aku akan serah kepada kamu. Tapi menang ini atas nama kamu, bukan nama aku. Aku nak korbankan diri aku jadi askar biasa di bawah pimpinan kamu. Setuju? Perang menang. Dan Khalid menjadi lepas itu sebagai seorang tentera biasa. Dia tak buat parti baru pun. Dia kena pecat. Walaupun banyak tafsir, tapi saya sebut tadi, saya tak mau ambil yang tak elok, ambil yang baik, ambil yang elok, iaitu Umar kesihan kepada tentera Islam yang telah begitu banyak berkorban, menang dan sebagainya, takut riak dan sebagainya, berehat. Tapi kalau Abu Ubaidah ataupun Sa'd bin Waqqas, mereka lebih lenient, lebih kesihan kepada tentera. Itu sebabnya. Tapi yang penting sekali, itulah Umar tidak bijak sedang perang itu pecat jeneral. Maka orang tak tunggu sampai aku selesai perang semua dah, orang tukar. Reshuffle kabinet. Selesai dulu perang tu baru reshuffle. Jangan reshuffle tengah perang. Apa faham buat lain dia cakap daripada perang ni. Selesai perang dulu baru reshuffle. Tidak akan jadi masalah. Ini contoh sejarah. Tapi gentleman dia, pribadi seorang ketua perang Islam, dia tak tercabar pun bila dia dibontikan daripada jeneral, sedangkan dia menang Mauqa'ah GC dia menang, Mauqa'ah Yarmouk dia menang, Qadisiyah dia menang, ni Yarmouk dan dia menang, dan sanggup jadi tentera biasa perang di bawah Sa'd bin Waqqas, menang dan menang. Itulah yang saya katakan tadi. Maka Rasul hantar surat kepada Hiraklu ini di Kepoyak. Maka macam itulah dia 600,000 tentera dia tak boleh melawan dengan 50 tentera Islam. Akhirnya kesemua ini kalah. Okey, sebelum ini satu peristiwa yang cukup cantik.
Umar menghantarkan seorang sahabat nama dia Rubai bin Amir, nama yang selalu sepatut kita ingat. Rubai bin Amir seorang yang berbadan kecil, seorang miskin dan tidak pernah pakai yang hebat-hebat. Umar pilih Rubai bin Amir, bawa surat ini kepada Heraklu, pergi serah dekat dia surat. Tadi cerita macam Nabi hantar surat, tak marah. Ni cerita perang. Kamu jangan serah pada orang lain, serah kepada Heraklu. Maka Rubai seorang ni bawa surat itu, naik kuda pergi ke perkemahan tentera Rom sampai berjumpa dengan Heraklu. Sebelum diizinkan bagi surat, dia didera. So dia berdiri depan aku dengan pakaian yang sepatutnya perutusan macam ni, dengan darah. Umar kata, jangan tukar pakaian kamu, jangan tukar pakaian kamu. Macam itulah kamu jumpa Heraklu. Jumpa Heraklu menyebut menghina tentera Islam. Ini masa saya belajar dulu, kita hafal semua, hafal tak lupa sampai sekarang. Heraklu berkata, Isma, dengar elok. Inna lana hadara, lil Fursi hadara, lil Fir'aun hadara, lil Hind hadara, lil Sin hadara, wa ma antum illa ru'atul ibil. Hanya dia bercakap. Nanti dengar elok. Kami Rom ada hadara, ada civilization. Pakaian kami, makanan kami, tentera kami ada hadara. Musuh kami utama ialah Furs. Mereka ada hadara. Orang Cina pun ada hadara, ada tamadun. Hunut, Hindu, wa ma antum. Ni kamu orang Arab ni. Ru'atul ibil. Pengembala unta. Berdui padang pasir. Balik. Aku ada utusan yang nak serahkan. Apa? Dengar. Itu yang hebat. Kamu dengar apa? Apa dia kata? Inna Allah ibta'athana bihadzal din linukhrijahu min ibadatil ibad ila rabbil ibad wa nukhrijukum min jawril adyan ila adli Islam wa nukhrijukum min dhiqid dunya ila sa'atil akhir. Campak surat ibadat. Dengar. Dengar pula aku nak cakap. Allah menghantar aku, orang Islam sekalian, untuk membebaskan perhambaan manusia yang kamu buat kejam. Jangan sembah manusia, mari sembah Allah yang Maha Tuhan. Agama kami menyuruh kami nak mengeluarkan kamu daripada kezaliman hidup, memerintah jaga zalim kepada adil Islam adil. Dan kami diperintah untuk mengajak kamu dan umat kamu sekalian berpindah dari bumi yang penuh dengan kesengsaraan kepada sa'atil akhirah, kebahagiaan di akhirat. Aslim taslam. Yang Islam hantar. Tidak tunggu. Campak surat tu debat. Lepas itulah berlaku perang yang dibangga dengan nama tu ibu tu, lingkup semua sekali, maka jatuh rakyat dalam kondisi. Itulah yang kita lihatkan pada terakhir pada malam insya-Allah, dan kita akan sambung nanti peringkat dan adab jihad dan surat Allah. So kita ada